Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang baru terjumpa channel The Segment, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Jangan lupa tekan butang like dan share. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, so hari ni again kita nak cerita tentang kisah seram di universiti. Okay, and yang kali ni yang menjadi topik untuk hari ni adalah di Universiti Puncak Alam di Shah Alam. Okay, sebelum kita start, let's roll the intro. Cerita ini dikongsi oleh seorang pelajar student UiTM Puncak Alam, okay, yang bernama Hani. So basically dia dah masuk 3 SEM dia dekat UiTM Puncak Alam, alright. Jadi menurut katanya blok-blok college dekat sini memang banyak dekat Puncak Alam. Even dalam kalangan family aku pun ada yang mengajar di Puncak Alam, okay. Hani ni pula dia memang tinggal dekat college dia je lah, okay. And dikatakan college Hani ni dikelilingi hutan pun tak juga, tapi malam memang sunyi. So cerita dia start macam ni guys, alright. Cerita dia start masa mula-mula dia daftar untuk masuk college waktu SEM 3. Actually Hani ni sampai awal dekat Puncak Alam untuk register lah. Tapi you know, bila dia sampai awal kawan-kawan tak sampai, jadi disebabkan nak tunggu kawan-kawannya pasal untuk duduk serumah. Okay, untuk duduk dalam satu college ataupun serumah lah, okay. Dia sanggup tunggu kawan-kawan dia sampai pukul 2 lebih nak dekat pukul 3 petang. Pengurusan asrama masa tu, orang-orang yang mengurus registration ni muka monyok jugalah kan, sebabkan student-student lain semua dah daftar masuk, tapi si Hani ni sebabkan tunggu kawan-kawan dia, diorang lambat daftar. So bila diorang daftar sama-sama ni, diorang dapatlah duduk rumah yang sama, and rumah yang diorang dapat ni adalah rumah yang tingkat paling atas sekali, iaitu tingkat 9. ok, tingkat 9 ni guys, dia ada 5 biji rumah, tapi dalam banyak-banyak 5 biji rumah ni, rumah diorang saja yang diduduki ataupun yang dimasuki. Yang lagi 4 tu kosong lah. Macam agak scary juga kan. So pada satu hari, nak jadikan cerita, pada satu hari Hani ni keluar pergi beli barang dekat area Puncak Alam tu. Dia keluar pergi beli barang and dia balik college lewat malam. And masa tu hari ketiga selepas daftar. So dia balik college tu dalam pukul 12 lebih nak dekat pukul 1 pagi. Memang sunyi gila guys. Kalau sesiapa yang pernah pergi ke Puncak Alam, memang sunyi. Bila time malam, pukul 10 malam ke atas tu memang dah start sunyi. So dia balik pukul 1, okay. And masa dia masuk dalam kawasan college, kawasan Puncak Alam tu, so dia jalan nak balik ke college dia, hanya beberapa lampu bilik je yang terbuka. Sebabkan awal SEM kan, tak ada siapa yang rajin nak stay up pun. So lepas kawan dia hantar dia dekat college dia tu, dia pun tengok sekeliling lah, tengok ada siapa-siapa yang nak naik lift sekali dengan dia. Tapi apparently dia seorang. Dia pun macam agak cuak agak-agak, tapi dia terpaksa kuatkan hati juga, kuatkan semangat dia untuk naik lift ke tingkat 9 tu. Alright, sorang-sorang. Ya obviously pukul 1 pagi memang tak ada siapa lah duduk kat situ kan. So waktu kaki dia nak melangkah masuk ke lift tu, dia macam teragak-agak guys. Dia macam betul ke kan nak masuk lift ni, macam 50-50. Dia macam ada perasaan 50-50, teragak-agak untuk masuk lift. Waktu tu dia ada terfikir ke macam, daripada aku naik lift, baik aku naik tangga kan. Tapi bila fikir balik, naik tangga macam tinggi sangat pula kan. Jadi dia pun macam tak tahu nak buat apa, sama ada dia nak naik lift ke nak naik tangga. So pintu lift dah terbuka, pintu lift tutup balik. So finally buat kali kedua, kali ketiga tu pintu lift buka, okay, dia pun masuk lah. Macam okay lah, whatever lah, sekarang dah pukul 1 lebih, it's better aku naik lift.
So Hani ni pun masuk lift. Okay, masuk lift, tekan tingkat 9. Dan lift tu pun bergerak. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ting. Dekat tingkat 3 lift tu berhenti. So Hani dia rasa lega sebab mungkin dalam hati dia cakap mungkin ada yang dah nak naik, mungkin itu adalah kawan dia, tapi actually dia tak tahu siapa yang nak naik sebenarnya. So bila pintu lift tu terbuka guys, dia nampak ada satu perempuan pegang buku lusuh berdebu dekat tangan dia. Muka pucat guys. And Hani ni pula dia jenis yang boleh nampak benda-benda makhluk halus ni. Cuma setelah sekian lama dia tak pernah nampak sejak nenek dia tutup hijab mata dia yang terbuka tu. Dah lama dah nenek dia tutup hijab tu. And this is the first time yang dia nampak balik guys. Okay, perempuan muka pucat, pegang buku, macam pegang buku orang pergi belajar kan, pegang buku tapi buku tu berdebu kan, lusuh berdebu, koyak-koyak buku tu. And Hani dapat rasa badan dia macam seram sejuk guys kan. Even aku sekarang ni pun bulu roma aku meremang cerita benda ni. Menggeletar seluruh badan dia ni, menggeletar, takut. Tapi dia percaya satu benda, kalau benda ni dia tak kacau, benda tu pun tak akan kacau dia. So itu je lah yang dia sematkan dalam kepala otak dia. Okay, aku tak nak kacau dia, so make sure yang dia tak nak kacau, dia takkan kacau aku juga kan. So guys, dalam lift tu tak adalah besar mana kan. So perempuan tu masuk dalam lift. Hani ni tak tahu nak buat apa. Dia duduk dekat penjuru lift, dekat bahagian belakang penjuru. Sebab at least kalau dia duduk dekat belakang, anything kat belakang tak ada benda kan. Tapi benda tu dekat depan dia. Dia memang rasa nak nangis lah time tu. Sebab apa dia rasa nak nangis? Sebab perempuan tu masuk, pusing balik badan dia menghadap ke pintu lift. Tapi dia tak tekan apa-apa nombor pun. Dekat plate ataupun dekat pintu tu, semua number tak menyala kecuali nombor 9 je yang menyala. Which is Hani punya tingkat lah. Sebab Hani duduk fikir macam mana dia nak turun kat tingkat 9 nanti kan. Macam mana dia nak keluar nanti. Benda tu macam menghalang dia nak keluar. Pintu lift tu tutup. And terus naik ke tingkat 9. So sampainya ke tingkat 9 guys, minum air sekejap kan. Sampainya ke tingkat 9, perempuan tadi tu keluar dari lift dekat tingkat 9. Tapi cara dia keluar, dia menghesut kaki dia, dia heret kaki dia. So Hani ni macam pelik, alamak dia dah keluar pula kat tingkat 9 ni kan, macam mana ni. So dalam kepala otak dia okay, dia nak lari pecut je lah. So sebelum Hani nak lari pecut dia perhatikan dulu benda ni, duk heret kaki dia keluar daripada lift, duk jalan. Hani perhati daripada jauh. And guess what guys, korang teka, benda tu memang betul-betul berdiri dekat pintu masuk rumah Hani, dekat tingkat 9 tu. Dia berdiri kat situ tanpa membuat apa-apa, sambil pegang buku tu. Hani garuk kepala lah, tak tahu nak buat macam mana. Dia nak lari pecut pun tak boleh, sebab benda tu memang betul-betul duduk depan pintu rumah dia. So apa yang Hani buat, selup tangan masuk poket, dapat satu handphone. Okay, call housemate dia, suruh buka pintu. Tapi dia dah janji dengan diri tu, walau takut macam mana sekalipun, dia takkan bagi tahu housemate dia. Walaupun housemate dia tanya kenapa muka dia pucat semacam waktu tu kan. So dia pun call housemate dia. Cakap, aku dah sampai lah dekat aku cari kunci rumah, aku tak jumpa, tolong bukakan pintu boleh tak? Boleh. So housemate dia pun buka. So bila dia nampak pintu rumah dia terbuka, dia pun lari laju-laju, terus masuk, tutup pintu. So masa dia masuk dalam rumah, dia terfikir macam, kenapa benda ni jadi macam ni kan. And baru dia teringat, rumah dia ni ada 4 bilik. Dia ada bilik nombor 1, bilik 2, bilik 3 dan bilik 4. Bilik 1, 2 dan 3 penuh dengan housemate, kecuali bilik 4. And dia rasa bilik 4 ni adalah penghuni yang perempuan yang pakai yang pegang buku yang berdebu tadi tu. So pada satu malam, beberapa hari selepas kejadian, Hani ni bangun nak pergi toilet. Masa tu dalam pukul 2 pagi lah guys. And masa tu housemate dia semua tengah tidur. And untuk bagi gambaran dekat korang, dalam rumah tu ada 3 toilet. Dia ada toilet yang ada shower, shower saja, toilet jamban duduk dengan toilet jamban cangkung. Hani ni dia akan pergi masuk yang ke jamban cangkung lah. So bila dia masuk dalam toilet tu, dia tiba-tiba terdengar bunyi orang heret kaki. Masa tu dia tengah kelang kabut tengah cuak. Bila dia masuk toilet cangkung tu, pintu tu dia macam tergantung kan, pintu dia macam ada space, kau boleh tengok kat bawah kan. So dia pun jenguk bawah space tu. Ya, kok kawan dia ke apa kan, kita pun tak tahu. And dia ternampak sepasang kaki yang berdiri dekat depan pintu toilet tu, tapi kaki tu pucat, warna macam putih. Kalau korang tahu macam mayat kan, putih.
Sebelah kaki okey, sebelah kaki tu dia macam rabak, macam berdarah-darah. And dia berdiri je dekat depan pintu tu. Hani ni pun senyap ke dalam tu, tak berani nak cakap apa, tak berani nak keluar, tak berani nak buat apa. Nak baca doa pun tak boleh. Yalah, duduk dalam toilet kot rumah syaitan. Duduk dalam toilet nak baca doa pun tak boleh. Dia pun tutup lah mata dia, dan tiba-tiba kaki tu hilang. Jadi dia macam tak tahu dia nak buat apa masa tu. Tapi guys, bukanlah kata kita ni nak berani sangat ke apa kan, tapi kita tak boleh nak takut sangat dengan benda ni tau. Kita kena takut dengan Allah je. Tapi dalam masa yang sama, kita kena hormat juga dengan diorang ni, sebab diorang ni pun makhluk Allah juga. So continue. Korang ingat tak kecoh? Ada satu time tu kecoh masa zaman-zaman universiti. Kecoh geng jubah hitam masuk college beberapa universiti dekat Malaysia ni. Masa tu time tu dekat Puncak Alam pun tengah kecoh gila lah pasal benda ni, geng jubah hitam ni. Sampai satu malam ni, dia punya kekecohan tu punyalah kelang kabut sampai orang kecoh lah yang diorang nampak geng jubah hitam ni masuk dalam lift. Disebabkan takut punya pasal, okay, housemate dia semua tidur bilik si Hani ni. Hani ni duduk dalam bilik nombor 3. Dan dia ada 4 bilik kan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ada orang, 4 ni kosong. So Hani ni duduk sebelah dengan bilik kosong. So housemate dia yang lain tu berimpit duduk dalam bilik Hani ni. Total 6 orang. So bila dia orang nak tidur ni, okey lah, macam biasa tutup lampu apa semua kan. So seorang kawan Hani ni, dia jenis takut dalam gelap lah. So dia decided untuk buka sikit pintu supaya ada lampu daripada luar masuk kan. Masa dia buka pintu tu, at the same time kawan Hani ni pun tengah mencari barang. Tak apa benda tak, dia mencari barang dalam tu. Dia tak nak buka lampu sebab banyak orang dah tidur apa semua. So dia pun duk carilah barang apa benda tak, barang dekat tepi-tepi bag tu kan. Time tu Hani tersedar, dia macam member ni tengah cari barang kan. Okey lah, tak apa. Tapi dalam masa yang sama, dia ternampak ada benda berdiri betul-betul dekat hujung pintu tu. Dia nampak macam separuh badan dia nampak kan. Kira bahagian atas je lah yang dia nampak, bahagian bawah tu tak nampak. Apa yang dia nampak adalah benda tu macam tengah tenung member dia ni yang tengah cari barang. Sebab walaupun tengah cari barang, mulut perempuan ni macam bising lah, manalah barang aku ni apa semua, itu ni kan, macam bising. Jadi mungkin disebabkan member dia ni bising, benda tu macam tak puas hati and tenung member si Hani ni tengah cari barang. Lepas tu si Hani pun macam, "Oi, diam sikit lah, nak cari barang baik, cari je lah kan." Bila member dia tu senyap, barulah benda tu ataupun entiti tu macam mengundurkan diri daripada pintu tu. So nak jadikan cerita, pada satu malam, ada satu malam tu, esoknya tu Hani ada test, ada exam lah. So dia pun stay up lah, and dia kena menghafal satu subjek ni. And dia nak menghafal dalam bilik dia sendiri susah sebab kawan-kawan dia ada duk bising apa semua itu ni kan, duk tergelak ketawa apa semua. Jadi dia masuklah bilik nombor 4 ni. Sebab bilik nombor 4 tak ada orang, dia pun masuklah bilik nombor 4. Dan dia pun macam biasa belajar dekat dalam bilik nombor 4. Bilik nombor 4 ni pun macam biasalah, ada katil, ada meja dan sebagainya. Dia pun menghafal dekat bilik nombor 4 ni, baca. Sampailah dia terlelap dekat meja tu. So meja tu meja panjang lah guys, dekat dalam bilik tu meja panjang. So dia terlelap dekat satu meja, dia terlelap. Tiba-tiba dia terjaga, and dia terdengar macam bunyi orang tengah menulis, macam faham tak? And bila dia terjaga, dia terdengar bunyi macam orang menulis tu, and dia terdengar bunyi macam orang letak pen juga macam so dia dengar bunyi orang menulis, letak pen kan. Jadi macam apa benda ni kan. Dia pun duk gosok mata dia sebab gelap. Siapa yang tulis dalam gelap? So dia pun pandang dekat meja sebelah tu, kira macam meja panjang, dia pandang belah kanan. Alangkah terkejutnya guys, dia nampak apa tu. Dia nampak ada satu perempuan yang berambut panjang, kepala atas meja, tengah duk menulis. Lepas tu letak pen, duk tulis, letak pen. Dan masa tu dia baru teringat yang, oh shit, aku dekat dalam bilik nombor 4. Cepat-cepat dia bangun, dia tak ada pusing mana-mana. Dia bangun, dia terus keluar daripada bilik tu. Dia keluar daripada bilik nombor 4, dia masuk balik bilik nombor 3. Dia tengah tengok member-member dia semua tengah duk bergelak ketawa, ada yang tengah study kan. Dia punyalah geram time tu, macam member-member ni duk elok je dekat bilik nombor 3 ni. So dia pun tanya dekat member dia macam, korang ni kenapa tak panggil aku balik kan dekat daripada bilik nombor 4? Oh tak ada ni, sebab tadi aku tengok kau macam penat sangat tertidur kan, jadi aku tak nak kejut kau kan, kesian. So aku pun padam lah, tutup lah lampu bilik tu sebab kau pun tengah tidur. Aku yang padamkan lampu tu, sorry yang ni kan.
Bukan tak nak panggil kau masuk balik bilik, cuma tengok kau macam kena menghafal and tengok kau tertidur. So aku decide untuk tak kejut kau lah. Hani ni punya geram, dia terasa macam dia nak cerita je apa benda yang dia nampak semua ni dekat kawan-kawan dia ni kan. Sebab kawan-kawan dia tak tahu pun, seorang pun tak tahu. Tapi disebabkan si Hani ni duk fikir member, dia telan je lah segala benda seorang-seorang. Untuk pengetahuan korang, bilik nombor 4 tu diorang tak kosongkan pun bilik tu. Adalah juga time-time yang Khamis malam Jumaat masuk dalam bilik tu mengaji Quran dalam tu. Tapi bukan everyday lah, at some certain time dia akan masuk dalam bilik tu, dia akan mengaji, baca ayat kursi, yasin dalam tu. Housemate dia pun tanya kat kadang-kadang kan, macam Hani kenapa kau masuk dalam bilik tu kan, mengaji Quran apa semua dalam tu. Hani just cakap macam rumah ni kita ada 4 bilik, 1 bilik kosong. We just need to make sure yang kita baca lah something so that tak ada benda yang mengganggu kita kan. Itu je lah yang dia cakap pun kat member dia. Hani pun cakap kat member dia kan, yang kita ni solat jangan tinggal, mengaji jangan lupa kan, InsyaAllah benda tu tak kacau kita kan. So kawan dia pun macam okay kan. So at some certain time kawan dia pun join juga mengaji dan sebagainya. Itu lah kisah cerita dekat Puncak Alam ni guys kan. Risau, takut juga. Aku part yang cerita ni yang aku paling takut sekali part yang menulis kan. Part yang dalam lift pun takut juga, tapi part yang menulis tu macam agak lagi intense lah sebenarnya. And aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ni pada korang. Okay, again macam aku nak cakapkan, kita duduk dalam dunia ni bukan kita seorang je, kita berkongsi dengan banyak benda, berkongsi dengan ramai orang. At the same time kita kena hormat juga makhluk-makhluk lain, dan bukan menghormat sesama manusia saja, but kita kena hormat juga dengan benda-benda lain juga. Okay, kepada korang sana yang tengah menonton, okay, and if korang rasa korang nak share cerita dengan The Segment, korang boleh hantarkan email kepada kami di hellosegment@gmail.com, ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okay, so guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Alright, Assalamualaikum.